Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, hari ini kita akan belajar topik 7. Topik 7 bertajuk Temperament and Behavior of Children. Aggressive Behavior. Okay, dalam topik ni kita akan tengok temperament lah, behavior kanak-kanak di mana yang berbentuk agresif dan apa penyebab dia. Okey, apa penyebab dia, punca dan sebagainya lah. Okey, ini topik yang tu yang kita akan tekankan dan macam mana nak atasi lah. Okey, seterusnya misbehavior. Okey, misbehavior ni berlaku adalah disebabkan dua. Okey, belonging dengan significance. Okey, significant. Okey, benda ni berlaku pelbagai sebab dari segi persekitaran dan mungkin juga disebabkan pendekatan ibu bapa lah yang tidak betul. Okey. So maksud kat sini dalam family kan kita boleh tengok setiap orang tak sama kan jalan hidup dia. Okey, perangai dan sebagainya lah. So mungkin yang baru kahwin dia orang tak ada pengalaman. Okey, dia orang tak ada pengalaman, lepas tu dia orang tak rujuk siapa-siapa lah untuk jadi parents lah. Kan dia macam bawa kereta jugalah. Tak semua semua boleh bawa kereta. Okey, semua boleh bawa kereta, tapi tak semua memandu dengan cara yang betul, selamat. Kan ada orang cakap bawa laju bagus, bawa laju tidak. Kan ada bawa perlahan ni tak bagus, tak. Dia ikut macam mana individu tu sendirilah nak pilih yang mana, nak tekan ke ni. Sama juga dalam parenting ni. Okey, nak macam mana, nak ajar anak pasal apa, belajar je, nak biar je, biar anak-anak tu belajar secara natural, kan. Okay, signifikan ni mungkin kebiasaan orang Malaysia gunakan lah. Contoh macam orang Malaysia banyak tekankan pasal pelajaran. Okey, tapi sejak akhir-akhir ni dia tekankan macam apa, sukan kena sekali lah seiring. Sukan dan belajar perlu. Okey. Okey, antara misbehavior yang kita selalu senang nampak lah, tak kira usia, ni menangis lah. Menangis tak tentu pasal kan, melalak dan sebagainya, menjerit kan, beating. So pendekatan dia kan, apa yang saya baca kan, apa yang saya belajar based on my experience, sekiranya kanak-kanak jadi macam ni, kita peluk kanak-kanak, tenangkan dia. Why you behave like this? Ask dia, tanya kenapa macam ni kan, apa yang dia nak. Sometimes boleh ikut apa yang kanak-kanak nak, sometimes kita kena tegas lah. Sebab tu dalam parenting, dalam hubungan kekeluargaan ni, macam ibu dan bapa, seorang akan garang, seorang akan lembut. Okey, insya-Allah anak tu akan jadi. Okey, sekiranya dua-dua lembut, saya beranggapan kanak-kanak tu mungkin bila dia dah besar dia misunderstanding kelembutan ibu bapa dia. Okey, akan mungkin take advantage atau jenis macam dia ingat mak bapak dia tak kisah kat dia. Sebaliknya adalah benda lain. Oh sorry. Okey, ni faktor dia, penyebab dia. Temperament. Okey, temperament dia ada perasaan yang terpendam dan sebagainya kan. Okey, dalam tu. So kita kena bagi masa, perhatian, kasih sayang kan. Benda-benda macam ni lah dia kurang lah sebab temperament lah. Then seterusnya adalah environment influences. Environment influences ni sama ada dari segi masyarakat, okey, orang di sekeliling, jiran tetangga kita, kan, menunjukkan parenting yang salah dan mungkin anak kita beranggapan macam tu lah. Macam saya sendiri pun dulu pernah ada rasa temperament lah kan, nak lari dari rumah lah, tak seronok si kena marah je apa je kan. Tapi bapak saya simple cakap, okay, Angah, you go dapur, pergi buka fridge, tengok kalau boleh cari rumah orang lain macam yang ada dalam fridge ni, bolehlah pergi kan. Apa yang ada dalam fridge saya tu susu Dutch Lady, apa lagi, nugget, fries, burger, apa lagi, dim sum, macam-macam lah dalam peti ais tu. Sebab parents saya ajar mewah dengan makanan, bukan mewah dengan duit, mewah dengan makanan.
So saya dah pergi macam-macam rumah, coklat dan peti ais kan, air coke dan sebagainya. Dulu memang tak sihat sangat dari segi makanan ni, semua benda ada kan. Tapi bila dah besar ni tahu kan apa itu diet yang betul lah. So benda-benda macam tu dah tak ada dalam peti ais lah. Tapi memang pergi rumah orang lain takkan jumpa lah peti ais heaven macam tu lah. Kan, so saya tak jadi nak lari rumah. Okay, skill of parenting skill of parenting zaman sekarang ni, diorang tambah-tambah yang muda ni, diorang malu nak tanya. Bukan malu nak tanya lah, disebabkan teknologi ni kita kurang bertanya. Okay, so seterusnya stres, bekerja. So bila balik rumah anak buat macam tu, kita mengamuk. So bila mengamuk tu, anak tu jadi macam takut dengan kita kan. Dia jadi pendiam kan, dia pendam kan apa yang dia rasa. Okay, so seterusnya dia ada reason why children behave aggressive. Kenapa dia berlaku macam tu? Okay, kurang kasih sayang, kurang perhatian. Dia kadang-kadang dia nak bercakap tau, tapi kita tak pay attention kan dengan phone. Waktu makan kan, kita waktu makan pun kau makan dulu, aku ada kerja, aku lambat balik dan sebagainya. So tak patut macam tu. Kita kena set kan pukul 8 malam dah time makan. Macam mana pun usaha untuk ada dekat meja tu lah. Ada dekat meja tu lah. Okay, even bekerja pun pukul 8 is just nice lah kan. Lepas maghrib, dah solat semua, mandi semua, makan sama-sama. Semua kena makan sama-sama dalam satu table kan. Semua kat dalam table tu bincang, tanya macam how your school, how your day today kan. Parent pun cakap hari ni ayah kena marah dengan bos lah. Kita yang dewasa pun perlu orang dengar cakap ni kan. Macam contoh yang single-single tu kan, mesti macam apa, boring yang single. Tak, dia macam yang single dia ada time dia kan. Macam ada masa-masa dia tengok kawan-kawan ke apa ke kan. Ada orang dengar cakap kita. Sebab tu kita pentingnya kawan, perlunya berkawan. Kita kawan dengan semua orang. Yang special tu kita pilih sendirilah. Sebab kita ada kawan pun kita nak cerita kan. Tadi kan, macam saya pun sekarang saya dah kahwin, ada wife, so boleh tanya dia pendapat dia kan. Bila stres ke boleh cerita dengan dia. Dia pun diam, dia pun support kita walaupun kita salah. Sebab tu perlunya pasangan. Okay, macam kanak-kanak pula, dia perlukan ibu bapa lah dengar dia. Apa dia nak cakap kat sekolah. Sebab tu lah kat sekolah ada budak-budak ni, dia banyak tanya, dia banyak cakap kan. Kita kadang-kadang geram budak ni banyak pula tanya. Sebenarnya dia nak perhatian kita kan, dia nak masa kita kan. Perhatian tu yang mahal tu kan. Awak bayangkan nanti awak tua, anak awak cakap ayah makan ayah, saya ada kerja ni kan. Dekat table tu ada kerja pula dah. Okay, tak pun call, ayah call, hello, ni bila balik? Saya busy ni. Takkan kan. So itulah disebabkan daripada kecil aja sampai dewasa dia orang akan bawa benda tu lah. So seterusnya yes or no. Maksud ya atau tidak, jangan. Okay, untuk kanak-kanak saya selalu cakap jangan guna perkataan jangan. Jangan buat ni, jangan buat tu kan. Bila jangan-jangan ni dia orang akan buat kan. Macam saya sendiri ni, pandangan saya dan pengalaman saya lah. If my mom say jangan, mana mean yes. Sekiranya mak saya cakap contoh kan, kau pergi panjat pokok tu, panjat lagi. Sekejap lagi kau jatuh, luka patah tangan, kau siap. Terus kita tak buat. Kenapa kita tak buat macam tu? Sebenarnya itu adalah cara psikologi di mana mak saya gunakan tu kan. Akibat kalau kita buat benda tu kan. Dan lah saya, macam saya ni, saya tak ada, bukan budak kampung, tak pandai banyak pokok semua. So sekiranya jatuh, efek dia patah kaki lah, apalah semua kan. So kita as a kanak-kanak, dia nak tahu kenapa tak boleh, kenapa boleh. Itu memang kanak-kanak punya ni lah. Okey, lain-lain penyebab. Okey, lain-lain penyebab adalah not feeling well, tidak sihat. Tidak sihat. Tidak sihat lah. Faham kan? Dia direct kan. So tak payah nak explain. Nombor 2, do not know if the behaviour is right or wrong. Yes, betul atau salah. Tak tahu yang dibuat tu betul ke salah. So as orang dewasa kena tegur dan nakkan perhatian.
Dan takut kepada something. Okay, kita jangan takutkan anak kita dengan something benda yang pelik-pelik. Macam haiwan kan, lipas kan, sayur, tak nak makan sayur dan sebagainya. Kenapa anak-anak tak nak makan sayur? Kita punya potongan tu, janganlah malah potonglah kecil-kecil. Kan, yang sesedap rasa nak kunyah. Macam saya ni, based on my experience, rumah saya, mak saya, bapak saya suka makan sayur sawi. So, bila makan sayur sawi tu, mak saya potong besar-besar. So masa kita kecil-kecil, kalau kita makan potongan besar ni, kita akan tercekik. Bila kita tercekik tu, awak tahulah tercekik perasaan macam mana kan, nak muntah dan sebagainya. So start tu saya tak suka makan sayur. So saya beranggapan macam kids yang tak suka makan sayur ni disebabkan potongan ibu bapa tu, potongan orang dewasa. Okay, so dia tak sesuai lah. Okay, macam ketakutan gelap, haiwan dan lain-lain tu, tak perlu nak takutkan. Tidur. Nanti hantu datang lah, apalah semua. Itu semua benda yang salah dan akan akibatkan anak kita bila dewasa dia takut gelap lah, dia takut lipas lah, macam-macam. So, jangan takutkan dengan benda yang bukan-bukan. Okay, how we want to help? Okay, macam mana kita nak bantu diorang? Okay, ni antara cara dia. Avoid keeping. Okay, avoid mana, jangan bagi kanak-kanak tu pendam. Bagi dia transparent. Apa yang berlaku kat diri dia, dia boleh cerita kat kita. Kita ni macam dia punya penyimpan rahsia kan. Boleh minta pendapat, pandangan. Use your right parenting. Yes. Okay, untuk umur 0 hingga 2 tahun tak boleh rotan. Tak boleh rotan langsung. Okay, selepas umur 3 tahun dan ke atas, jangan rotan pakai tangan direct, contoh pukul dan sebagainya. Sebab tangan kita ni, bila kita pukul dia, dia terasa kan. So kita kena gunakan bahan, contoh rotan. Dia tengok rotan ni dah takut lah. Kan, rotan just nice lah. Kita bila rotan tu ada teknik dia. Rotan kat tempat yang macam tapak kaki, tapak tangan. Jangan rotan dekat betis, peha, badan, kepala, jangan. Dan masa kita rotan tu, kita cakap degil, jangan buat lagi, ibu cakap macam ni, kenapa awak degil sangat, kan dah kena. So bila kita rotan tu, kita cakap benda-benda yang akan dia faham kenapa dia kena. Macam saya dulu pun kan, saya memanglah nakal kan, tapi itulah bila kena rotan tanpa sebab tu rasa macam apa hal pula kena pukul ni kan. Contoh, abang buat hal, adik pun kena pukul sekali. Kenapa? Parent jangan buat macam tu. Itu salah. Kalau abang yang salah, rotan abang je. Adik tak kena kena. Ini tidak. Daripada contoh awak ada 3 anak, abang buat salah, 1, 2, 3 kena rotan. Tu salah parenting. Teaching proper behavior, kita ajar behavior yang betul. Kan, contoh macam nak pergi rumah orang, bagi makan dulu siap-siap kat rumah kan, supaya nanti tak adalah nampak dia kebuluh makan kat rumah orang kan. Dia cakap, anak siapa tu kan, kita juga dapat nama. Makan dulu kat rumah. Pesan dalam kereta sebelum sampai. Okey, sampai rumah makcik ni, awak jangan macam-macam. Okey, kalau awak buat perangai, balik awak kena rotan. Sebagai contoh lah kan. Benda ni saya sendiri dah lalui dan mak saya buat macam ni lah. Memang kita orang behave. Naik kereta duduk diam je. Kan, kenapa dekat atas tu, dekat tempat nak tengok cermin tu, bapak saya letak rotan kat situ. Kan, buat hal dia, sap-sap, settle. Kan. Tapi tu lah. Itu adalah, saya rasa memang proper lah. Memang orang cakap, kenapa lah anak kau bagus je, datang rumah orang duduk diam je, suruh makan, suruh minum, suruh main. Bukan macam apa, macam mana, well ni lah, macam dah diajar macam tu lah kan. Control. Yes, betul. Sebab tu kita nak buat apa-apa pun, bagi anak makan dulu. Bagi anak makan, siap anak dulu. Baru kita mudah tugas kita sebagai seorang ibu apa lah. Ingat, nak pergi mana-mana ke, nak pergi jalan ke apa ke, bagi anak makan dulu. Makan, minum, cukup, berak, mandi, semua settle. InsyaAllah dia akan berperangai baik. Okay, pesan tu penting. Kan, berperangai baik, jangan buat hal dan sebagainya lah. Understanding, memahami. Okay, memahami ni bila dah besar sikit, lain sikit pendekatan dia. Kan, contoh saya, pandangan saya, darjah 6 ke atas lah. Darjah 6 ke atas dah boleh kurang-kurangkan rotan lah. Okey, rotan sesuai waktu sekolah rendah. Bila sekolah menengah ni tak payah rotan-rotan. Malu ke dia nak pergi sekolah. Dan cara pendidikan untuk remaja lain. Dia macam kita kena treat macam kawan pula. Masih ada hormat, tapi pendidikan tu macam
kawan. Dan bila dewasa pula, kita kena ada hormat lagi kanak-kanak tu dengan kita. Dan dia macam nak cakap dengan kita lah, kan. Kita family, kan. Kena cakap, kena sembang, kena memahami, kan. Bring positive vibe in your house. Okay, parenting, kan. Dalam rumah awak je fikir, tak payah nak ambil tahu pasal Pak Long lah, Pak Chu lah, apalah semua. Relax, tak perlu ambil tahu pasal diorang. Dia masih family kita, tapi dalam rumah tu yang paling penting. Okay, anger management, kontrol marah, kontrol barang tu kita ajak kanak-kanak. Macam saya cakap kan, bila marah, ambil uduk, kan. Apa lagi, solat. Stres, kalau stres macam nak handle, tidur. Okay, ni macam ni. Okay, avoid physical punishment. Kurang-kurangkan rotan kepada kanak-kanak lah. Macam kanak-kanak ni, jangan pukul pakai tangan macam saya dah cakap tadi, kan. Set a good example, kita tunjuk contoh yang baik. Dan kita sebenarnya macam ibu bapa, jangan nak blame anak tu teruk ke apa ke sebagainya, kan. Kita punya darah daging, kita punya genetik. So you cermin diri you sendiri lah. Tapi kita kena tunjuk example lah. Sebab tu saya cakap sebelum nak kahwin tu, kan, nak berubah. Nak enjoy sebelum kahwin ke, apa benda semua buat sebelum kahwin. Lepas kahwin, it's time to build a good relationship lah. Lepas tu bila dah ada anak, itu tanggungjawab. Awak kena besarkan, cari duit, kan. Buat apa, cukupkan tu, dan buat tanggungjawab awak. Give a reward. Reward jangan biasakan dengan hadiah. Bagi saya, biasakan dengan makanan is good lah. Good food. Makanan yang baik. Contoh macam seafood, kan. Boleh kot macam nak sambut birthday pergi makan seafood, kan. Hadiah kurangkanlah bagi saya. Hadiah kebanyakannya tidak dihargai lah, kan. Dan jangan nak simpan-simpan lah. Kita hidup ni bukan lama pun, kan. Nak beli hadiah lah banyak-banyak, kan. Macam contoh, hadiah ni, kan, saya beranggapan macam hadiah ni ada certain age dah tak payah dah hadiah-hadiah macam ni. Contoh macam piala ke apa, kan. Benda tu just sentimental value je lah, tapi tak ada value pun sebenarnya. Macam medal banyak-banyak, kan. Bukan boleh jual pun, bukan boleh datang harga. Cuma kenangan je lah, kan. Cuba bagi benda yang boleh digunakan. Contoh UPSR 5A, kan. Bagi pen mahal sikit ke apa ke, kan, yang boleh digunakan, yang memberi manfaat, kan. Alright. Goal to achieve. Okay, ada target. Target apa, kan. Keluarga bahagia, kan. Semualah. Semua komplit, anak-anak berjaya semuanya, kan. Kita ada dalam perkahwinan nak ada target, kan. Okay. Untuk topik 7 ni, temperament and behavior of children, saya harap awak faham. Dan ada sebarang soalan boleh tanya dalam Telegram. Okay, thank you guys. Assalamualaikum.